Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Selamat bertemu lagi dalam ruangan FB Live kita. Hari ini hari Rabu, 4 Ogos 2021 dan kata orang a week is a long time in politics. Jadi apa yang berlaku ni memang kita tak duga, tapi itulah politik. Sesuatu yang mengejutkan tiba-tiba berlaku dan saya menjangka pada mulanya apa yang berlaku di Parlimen pada hari Isnin yang lepas berhenti di setakat itu saja, tapi hari ini nampaknya dia terus memuncak kepada suatu perkembangan yang begitu panas dan menarik apabila UMNO telah pun menarik sokongan daripada kerajaan Perikatan Nasional dan mendapat respon yang kita duga daripada Perdana Menteri Tan Sri Mahyadin Yassin. Cuma saya rasa kita masih lagi terlalu awal untuk membuat sebarang kesimpulan, dan malam ini insyaAllah dalam ruang FB Live kita akan cuba untuk berkomunikasi dengan anda sekalian di luar sana, rakan-rakan, untuk sama-sama berkongsi dan juga mungkin memberikan respon kepada alan dan kemusykilan yang saudara dan saudari ingin kemukakan, apa yang akan berlaku dan sebagainya. Tetapi saya rasa apa yang berlaku ini bukanlah sesuatu yang mudah ataupun ada penyelesaian dalam buku ataupun dalam perlembagaan kita, ya. Jadi dia bergantung banyak kepada apa yang berlaku selepas ini. Tetapi pastinya ialah bahawa respon masyarakat di luar sana kepada kenyataan ataupun keberanian Perdana Menteri mengatakan bahawa dia masih ada majoriti, itu satu perkara yang barangkali mengejutkan. Mereka tidak menduga bahawa Perdana Menteri masih begitu berani dan tanpa malu, sanggup mengatakan bahawa beliau masih ada majoriti. Walaupun sebenarnya mungkin apa yang dimaksudkan oleh beliau ialah sebenarnya kerajaan ataupun pentadbiran PN, Perikatan Nasional ini adalah pentadbiran ataupun kerajaan minoriti. Ya. Sebab satu-satunya hujah ataupun justifikasi yang bagi saya, setahu saya, yang boleh kita kemukakan untuk memberikan alasan ataupun justifikasi kepada beliau untuk kekal Perdana Menteri ialah beliau itu ataupun pentadbiran itu ataupun kerajaan ini, kerajaan PN ini sebenarnya adalah kerajaan minoriti government. Jadi walaupun ketika ini Perikatan Nasional ada 103 dan di sebelah sini pembangkang ada 117, tetapi barangkali kekuatan yang ada pada Mahyadin ialah bahawa 103 itu ada calon Perdana Menteri dan yang 117 itu tidak ada. Jadi itu mungkin satu-satunya alasan yang boleh kita kemukakan untuk mengesahkan atau memberikan hujah bahawa beliau berhak kekal di situ. Dan sebenarnya 1-2 hari sebelum itu pun ada disebutkan bahawa PN boleh kekal terus dengan alasan ataupun dengan hujah sebagai kerajaan minoriti. Tetapi politik seperti yang kita tahu bergerak dengan pantas dan kita belum tahu ataupun kita tidak tahu apa yang akan berlaku besok, lusa dan seterusnya. Ya. Apapun kenyataan beliau bahawa beliau bersedia untuk menyerahkan engkau beliau ke Parlimen, itu dianggap sebagai satu lagi dalih oleh kerana respon segera daripada Pakatan Harapan dan yang bersekutu dengan Pakatan Harapan, warisan
bebas dan sebagainya. September itu terlalu lama. Ya, kenapa begitu lama? Dan saya boleh bersetuju oleh kerana daripada segi prinsipnya, daripada segi perlembagaan, seharusnya isu majoriti ini harus ditentukan dengan secepat mungkin tanpa dilengah-lengahkan. Oleh kerana keabsahan itu sangat penting daripada segi untuk menyediakan atau memberikan hujah dan alasan kepada tindakan dan keputusan kerajaan. Terutamanya daripada segi kedudukan ataupun peranan dan kuasa dia untuk menasihatkan Yang di-Pertuan Agong. Sebuah kerajaan yang tidak ada majoriti tidak berhak untuk menasihatkan Yang di-Pertuan Agong. Jadi perkara 40 pasal 1 Pelbagai Persekutuan itu harus dilihat dan difahami dalam konteks itu. Sebab seperti yang saya telah pun sebutkan sebelum ini bahawa tanggungjawab ataupun obligation Yang di-Pertuan Agong untuk mengikut atau menuruti nasihat kerajaan yang memerintah itu seperti yang diperuntukkan oleh perkara 40 pasal 1 itu ialah sebenarnya suatu ketetapan mengenai pilihan raya ataupun mandat pilihan raya. Kalau tidak ada majoriti, tidak ada mandat pilihan raya, dia tidak boleh memberikan ataupun dia tidak ada kuasa ataupun tidak ada hak untuk memaksakan nasihat kepada Yang di-Pertuan Agong. Jadi di sini sebenarnya kekuatan ataupun mengapa hujah bahawa dia tidak boleh dilengah-lengahkan. Sebab lagi lama dilengahkan, akan timbul lebih banyak masalah dan akan meletakkan negara ini dalam kancah ketidaktentuan dan dia akan ditinggalkan oleh orang lain. Kalau kita sendiri pun, kita sebagai contoh, kalau kita sebuah syarikat ataupun sebuah konglomerat yang ada duit, nak buat apa tak melabur di sebuah negara yang tak menentu, yang tidak pasti seperti Malaysia, sedangkan dikeliling ataupun dalam rantau ini banyak kerajaan yang lain ataupun negara yang lain yang lebih baik, yang lebih tidak bermasalah seperti kita. Ya. Jadi sebab itu saya menjangka bahawa hujah ataupun dalih yang diberikan oleh Perdana Menteri bahawa perkara ini akan dibawa ke Parlimen bulan depan tidak akan berlaku. Maksudnya saya menyangka dia akan berlaku lebih cepat lagi daripada apa yang dia katakan. Dan kita harus juga tidak lupa ataupun kita harus sedar bahawa dalam masa mungkin sebulan atau 3 minggu, boleh tidak, macam-macam boleh berlaku. Aktiviti pembelian dan sebagainya. Dan seperti yang saya katakan tadi, untuk tempoh yang sedemikian lama, kita harus berhadapan dengan ataupun perlu berhadapan dengan suasana yang tidak adil, tidak sah dan sebagainya, oleh kerana dia tidak ada kekuatan ataupun tidak ada standing untuk memberikan nasihat kepada Yang di-Pertuan Agong. Dan ini sebenarnya isu utama mengapa majoriti ataupun usul ataupun motion of confidence yang diusulkan di Parlimen itu harus dibentangkan dengan segera. Dalam masa yang sama, saya ingin nak menyebutkan juga bahawa sebenarnya daripada segi perlembagaan, dia tak semestinya ditentukan dalam Dewan sahaja. Ya. Terutama dalam keadaan kerajaan yang ada ini berdolak-dalik ataupun mencari jalan dan helah untuk menyekat Parlimen. Dan sudah tentu tak cerdik kalau kita untuk mengharapkan ataupun menunggu Parlimen dibuka. Ya. Dan seperti yang kita tengok dalam pasal 4, kali 43 itu, soal kepercayaan majoriti tak disebut, tak semestinya dalam Dewan. Artinya saya yakin bahawa Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong amat prihatin perkara ini. Dan yang bercakap tadi hanya Perdana Menteri. Ya. Mungkin dalam 1-2 hari atau besok ataupun dalam tempoh selepas ini, Yang di-Pertuan Agong akan memberikan respon. Bagaimana Tuanku memberikan respon yang keras kepada kenyataan Yang Berhormat Menteri Taqiyuddin dalam Parlimen minggu lepas. Ya. Jadi saya rasa ini kita harus ingat ni, cerita tak habis lagi ni. Ini baru babak yang awal dalam cerita ini. Artinya kita tunggu dulu. Tapi saya nak sebutkan bahawa tak semestinya melalui
sidang Dewan, apatah lagi dalam keadaan Dewan ini ditutup, disekat, ya, dijamkan oleh kerajaan yang ada ini, dan ini bukan kali pertama dia memanipulasikan titah Pertuan Agong, memanipulasikan peruntukan standing orders untuk nak bagi konstitusi ni jam, ya, dan ini satu perkara yang serius. Sebab itu dengan adanya keharusan bahawa majoriti ini boleh ditunjukkan di luar parlimen, ini boleh juga berlaku. Dan seperti yang kita nampak dalam ataupun di Dataran Merdeka hari itu, ialah satu display, satu pertunjukan terbuka, ya. Bagaimana majoriti itu kita nampak ada 107 orang ahli parlimen yang secara terbuka duduk di sidang ayah bagi sesiapa pun untuk menafikan perkara itu, ya. Jadi satu-satunya hujah yang saya nampak boleh kita cari ataupun boleh kita ketengahkan untuk menyelamatkan Mahiyadin ini ialah hanya sekadar kerajaan minoriti yang tidak sepatutnya dipertahankan ataupun dibenarkan untuk kekal lama. Sebab ini sebenarnya hujah yang tidak kuat, ya. Sebuah kerajaan yang baik, yang stabil, yang kuat, bukanlah sebuah kerajaan minoriti, ya. Kerajaan minoriti tak boleh buat apa. Dia terpaksa mengemis, terpaksa negotiate, terpaksa membuat macam-macam deal dengan pembangkang sebagai contoh untuk mendapatkan kelulusan rang undang-undang dan sebagainya. Dan sebab itulah kerajaan minoriti ini bukan satu kerajaan yang orang kata desirable, ya. Baik. Saya fikir kita telah pun sikit sebanyak menghuraikan ataupun menjelaskan apa yang berlaku. Jadi seterusnya kita harapkan supaya ada sesuatu yang positif, dan kalau ada orang bertanya siapa ataupun di bahu siapa sebenarnya perkara ni perlu ataupun boleh diselesaikan, dalam kerangka dan senario yang ada, sudah pastilah hanya yang Tuan Agong yang boleh mengambil inisiatif. Sebab ada orang tanya tak kenapa ada ketua pembangkang tak buat itu, tak buat ini. Sebab yang jelas dia tak boleh ataupun tidak wajar bagi dia untuk ketuk pintu istana. Jadi dalam soal ini sebenarnya yang bertanggungjawab satu-satunya ialah yang Tuan Agong, oleh kerana yang menjaga perlembagaan, yang diberi tanggungjawab untuk memastikan bahawa kerajaan yang konstitusional ataupun yang mengikut perlembagaan itu wujud dan berfungsi ialah yang Tuan Agong, bukan orang lain. Dan dalam keadaan yang terlibat dalam krisis ini sekarang ialah Dewan Perundangan, yakni Parlimen, dan Eksekutif, yakni Kerajaan dan Kabinet. Tidak ada pihak lain, ya, yang boleh mengambil inisiatif untuk merongkaikan masalah selain daripada yang di Pertuan Agong. Jadi kita mengharapkan supaya sesuatu yang positif, ya, dapat dilakukan. Cuma saya ingin nak menyebutkan di sini bahawa dengan adanya kes mahkamah semalam, seorang telah pun didenda RM6,000 tak salah saya, oleh kerana menghina yang Pertuan Agong. Saya harapkan khalayak di luar sana berhati-hati, ya. Tetapi yang saya nampak positif dan saya lihat begitu bagus ialah soal kesedaran dan kefahaman rakyat kepada proses yang ada. Satu perkara yang saya fikir kita tak dapat nafikan ialah bahawa dengan adanya krisis yang berlaku sekarang ini, kita nampak rakyat begitu prihatin, rakyat faham, semakin faham, ya. Walaupun kadang-kadang kita mungkin terkeliru dan dikelirukan oleh beberapa pandangan pakar yang barangkali muncul tiba-tiba, ya. Tetapi saya fikir benda ni agak mudah, ya, dan setengahnya itu kalau kita ada kesedaran politik dan sikit sebanyak maklumat tentang bagaimana proses ini sepatutnya berlaku, saya fikir komen-komen yang barangkali tidak wajar itu boleh ataupun kan tidak diendahkan oleh rakyat di luar sana. Jadi mungkin ada soalan-soalan yang boleh kita singgung di sini, sebab saya rasa dalam tempoh beberapa bulan ini dah banyak insiden berlaku, dan insiden itu sebenarnya memberikan suatu
kesempatan untuk rakyat mempelajari dan mematangkan kefahaman mereka tentang perlembagaan. Ini satu perkara yang saya fikir positif dari apa yang berlaku, walaupun ya kita tertekan dengan krisis yang berlaku, kita berasa kecewa dan meluat, ya, tak dinafikan dengan apa yang berlaku, tetapi sesuatu yang positif ialah bahawa rakyat lebih faham peranan parlimen, peranan Jabatan Agung, kedudukan kerajaan dan sebagainya, yang kalau tidak kerana berlaku krisis ini secara yang kita nampak, mungkin agak sukar untuk kita memahami tusul galur dan juga ruang lingkup pun silok belok perlembagaan itu sendiri, yang sebenarnya susah untuk difahami tanpa kita melihat apa pergolakan ataupun krisis ini berlaku secara live, ya. Baik, kita tengok apa yang ada yang boleh. Baik, Saudara Muhammad Nizam, dalam krisis keabsahan Perdana Menteri dalam kerajaan PM, jadi persoalan siapakah yang menasihati YDPA dalam krisis sekarang ini. Peguam negara cenderung kepada kerajaan, ya. Itu satu perkara yang saya rasa sukar untuk elakkan. Jadi tapi saya yakin bahawa yang Tuan Agong juga, selain daripada ada ruang berunding dengan Raja-Raja Melayu dalam Majlis Raja-Raja, sudah pasti mempunyai pandangan, dan kalau tidak masakan Tuanku boleh mengeluarkan suatu respon yang keras kepada kenyataan dan tindakan kerajaan, terutamanya apa yang dilakukan oleh Menteri DJPM, ya, minggu lepas itu. Jadi saya rasa ini juga satu perkara yang positif yang saya lihat hanya boleh berlaku dengan adanya krisis seperti ini. Jadi terima kasih Saudara Muhammad Nizam. Saudara Syuhairi Lokman, ya, boleh ke PM yang tak ada keabsahan ini mentadbir negara hari ini mengikut perlembagaan, termasuk membelanjakan duit. Ini sebenarnya isu yang kita sangat-sangat prihatin, oleh kerana kedudukan ataupun tempat dia berdiri itu ialah majoriti itu ataupun mandat pilihan raya itu. Jadi kalau itu sudah tidak ada, memang sukarlah untuk kita memberikan alasan ataupun landasan moral ataupun keabsahan kepada kedudukan itu. Dan dalam keadaan kita boleh buat ataupun dalam keadaan kita boleh cari kerajaan yang ada majoriti, mengapa kita harus biarkan perkara ini berlaku? Ini isunya, ya. Sebab saya tak fikir, saya tak nampak bahawa kita harus ataupun kita hanya ada pilihan ataupun pilihan kita hanyalah kerajaan PN ini yang tak ada majoriti ini saja. Maknanya yang berlaku sekarang ialah kerajaan PN ini terkial-kial, ya, mencari jalan bagaimana nak terus mencengkam kuasa itu. Itu yang berlaku sekarang. Jadi seharusnya semua pihak daripada Yang Bertuan Agong sampai kepada rakyat mesti merongkaikan perkara ini supaya jalan ini terbuka, ya. Dan saya yakin bahawasanya ahli-ahli parlimen, ahli hormat yang berada di pihak yang 117 tadi sedar apa yang berlaku ini. Sebab saya boleh katakan bahawa itu sebenarnya yang mungkin menjadi sedikit sebanyak halangan, ya. Kalau yang 117 itu boleh memastikan Mr. X atau Mr. Y sebagai Perdana Menteri, selesai masalah. Maknanya Muhyiddin boleh dikeluarkan daripada pejabat PM itu, ya. Jadi kita harapkan supaya kita boleh melihat kali itu. Seterusnya Saudara Aizam Amsyar tanya, Mukhlis letak apa yang berlaku di Kedah. Mukhlis tak letak jawatan ambil, tapi geng PN hantar SD dan tak lama berlaku pelantikan ambil. Mengapa itu berlaku? Itu saya katakan tadi, maksudnya tak semestinya dalam Dewan. Jadi kalau ada cara lain untuk menunjukkan majoriti itu dan cara itu sah dan autentik, mengapa tak dipakai, ya? Sebab yang baiknya ialah perlembagaan ini fleksibel, ya.
Ada keputusan mahkamah, tapi itu tidak semestinya, bukan satu-satunya. Dan kita telah tengok di Perak tahun 2009 bagaimana Sultan ini berjumpa seorang-seorang dan itu telah pun dilakukan. Cuma kali ini barangkali lebih terbuka, lebih telus, dan saya fikir kalau dapat dibuat seperti itu dengan secara maya ke macam mana, masalah yang kita hadapi boleh diselesaikan. Jadi saya cenderung untuk setuju dengan perkara itu dan saya rasa kita harus sedar bahawa undang-undang ni jangan statik ya. Jadi kalau ada pihak yang jahat, yang nakal, yang nak memanipulasi undang-undang itu, kita harus tidak biarkan. Jadi undang-undang itu harus dibaca, difahami dengan cara yang dia fleksibel dan tidak membenarkan dictatorship come from the back door. Itu yang saya selalu ingatkan dalam soal ikut nasihat ini ya. Ikut nasihat ini betul lah satu general principle, tetapi kalau kerajaan yang ada itu tidak ada majoriti, ataupun kerajaan yang ada itu menasihatkan benda yang melanggar perlembagaan ataupun bertentangan dengan perlembagaan ataupun undermine ataupun merosakkan perlembagaan, yang di-Pertuan Agong tidak ada ataupun mempunyai sebab untuk tidak ikut nasihat itu. Jadi harus kita menyadari bahawa perlembagaan ini tidak dibaca secara mechanical. Secara mechanical ya. Sebab kalau cara mechanical macam kita faham kontrak umpamanya itu susahlah. Tapi kontrak itu benda yang mudah, tak melibatkan kesan yang sebegitu besar kepada negara seperti perlembagaan. Sebab itu saya ingin juga menyebutkan bahawa undang-undang perlembagaan tak sama dengan undang-undang kontrak, undang-undang jenayah, undang-undang keluarga, undang-undang jual beli rumah sebagainya ya. Jadi itu harus difahami. Saudara Muhammad Hafizul Hilmi, apakah peranan mahkamah? Ada soalan dibangkitkan kali itu. Saya tidak nampak ada satu perkara yang ataupun pendekatan yang harus diambil, kerana yang pertamanya mahkamah ni lambat dan teknikal. Jadi politik ni berjalan begitu cepat, itu laju sekali, dan saya tidak fikir mahkamah ni medan yang sesuai untuk menyelesaikan masalah ini. Dan sama juga seperti keadaan ataupun kedudukan peguam negara. Oleh kerana mahkamah itu tidak lari daripada ataupun dalam lingkungan itu, saya bimbang dia boleh terpengaruh ataupun kalau tidak berhati-hati, mahkamah itu sendiri boleh terperangkap dalam kain politik, dan nanti yang menjadi kesan ataupun yang terkorban ialah mahkamah dan kredibiliti mahkamah, terutama kalau dia mengambil keputusan yang tidak popular di mata masyarakat. Jadi ini sebenarnya yang selalu disebut ataupun yang menjadi pertimbangan utama kenapa umpamanya istana tak seharus berpolitik ataupun tak sepatutnya mencampur politik, oleh kerana politik ini sangat berbahaya ya. Jadi ini satu perkara yang juga harus diingat oleh Badan Kehakiman supaya imej dia itu tidak tercemar, dan dia banyak kerja lain lagi yang dia boleh buat, dan politik ini sebenarnya bukan satu benda yang menjadi forte atau kekuatan mahkamah lah. Seterusnya John Jamil, bukankah ada baki lagi sidang parlimen? Tidakkah dia boleh dipercepat? Sepatutnya begitulah, tetapi masalah sekarang ini seperti yang kita lihat, mahkamah ataupun parlimen itu sudah dipergunakan ataupun sudah berada di tangan eksekutif. Itu yang menjadi masalah, dan sebab itu saya melihat, seperti saya katakan tadi, bahawa kita jangan ataupun kita tidak harus hanya melihat ataupun nak menyelesaikan masalah ni di parlimen, sebab parlimen sudah ditutup ya. Dan itu sebab mereka ataupun ahli parlimen itu ke Dataran Merdeka kemarin ya. Dari Philip Gomez, can YDP ask PM to resign, taking into account he should be responsible for all? Ya, masalahnya ialah bukan mudah untuk meminta atau memerintahkan sitting Prime Minister itu untuk letak jawatan. Itu satu kenyataan atau hakikat yang kita harus terima. Walaupun hujahnya ada, tetapi nak buat itu satu benda yang berat ya.
Dan ini sebenarnya masalah yang kita hadapi, ya. Terutama dalam keadaan raja kita tidak seperti raja di England atau di UK, ya. Queen Elizabeth duduk di atas takhta itu sudah hampir 70 tahun, ya. Yang kita ni rotate 5 tahun sekali. Jadi itu saja sudah cukup untuk kita faham kenapa kekuatan itu tidak sama. Dan sudah pastilah di tempat lain, terutama di Britain itu, ahli politik begitu berhemah, mereka tidak sanggup untuk buat perkara yang Mahyadin ni buat. Mahyadin ni dia tak peduli dah, dia tak tahu malu. Dia sudah kata dia sanggup dikatakan bodoh kan. Jadi memang itu kelasnya lain lah. Tak tahu lah kelas rendah ke tak ada kelas, tak tahulah. Dia kata Piramli, tapi itu yang berlaku. Jadi mungkin boleh saya katakan bahawa apa yang berlaku di tempat lain itu sukar berlaku di sini oleh kerana kita ada perangai ataupun budaya seperti ini. Saudara Firdaus Ibrahim, apakah strategi Zahid hanya salah lapan nama kepada Agong semalam yang menarik sokongan kepada PN, sedangkan masa PC Zahid, kalau tak silap, 11 MP UMNO bersama dengan Zahid. Ya, ini masalahnya lah. Jadi yang kita tengok, yang kita lihat ialah bahawa UMNO ni diplop lah. Ya. Dan ini yang menjadi masalah dalam ataupun menambahkan ketidaktentuan dalam isu politik sekarang ini. Ya. Kita tak tahu apa yang dia nak, dan sebenarnya ini yang saya rasa menyebabkan perkara ni timbul tenggelam oleh kerana kita tak tahu apa yang ahli Parlimen UMNO ni nak, kan. Kalau setakat hanya nak menarik sokongan dan PN ini diharapkan tumbang, dia tak semudah itu, ya. Sebab selagi dia tidak memberikan ataupun tidak menunjukkan kepada siapa mandat dia itu nak dibagi, sokongan dia nak diberi, sukar bagi yang Tan Agong untuk melantik kerajaan yang baru. Dan itu sebenarnya yang kita perlukan, bukan hanya sekadar untuk menumbangkan PN saja, ya. Kita nakkan sebuah kerajaan yang stabil, yang fokus kepada pandemik ini supaya tidak berlaku lagi ataupun kita tidak distract ataupun tidak diganggu oleh isu-isu yang menyebabkan usaha kita untuk menangani COVID ni terganggu. Kemudian Muhammad Amirul lah. Amirul yang last kali. Lagi Syakir Abdul Ghaffar, cadangan Bab Mageran tak ada dah, sebab kita dah darurat sudah tamat. Jadi bila darurat sudah tidak ada, tidak timbul soal Mageran. Sebab Mageran ni sebenarnya satu spesies, satu makhluk, satu creature yang dihidupkan ataupun muncul daripada darurat. Kalau dah tak ada darurat, macam mana ada Mageran, kan? Tak ada lah. Pada di Sarawak tu untuk peringkat di Sarawak saya ataupun peringkat negeri saya, jadi bukan peringkat nasional. Jadi tak boleh, ya. Saudara Nick Aziz Junior, apakah perlu pembangkang buat cara macam Saman dulu berkumpul dan buat sidang media? Ya, satu option, satu cara yang boleh dibuat, ya, dalam keadaan parlimen disekat, tidak dibuka. Jadi itu antara option, antara langkah alternatif yang kita boleh buat, ya. Nampaknya kita telah pun jelas, ya, dengan krisis yang berlaku, dengan apa yang berlaku. Jadi nampaknya seperti yang saya katakan tadi, rakyat sudah jelas apa yang berlaku, dan apa yang kita perlu buat sekarang ialah kita meneruskan tekanan kepada kerajaan yang ada melalui pencerahan-pencerahan seperti ini, dan juga mungkin program-program lain yang dibenarkan. Dan saya rasa walaupun kita ada pandemik, ya, tapi asalkan kita mematuhi SOP yang ada, kita boleh meneruskan usaha untuk menjatuhkan kerajaan. Sebab dia satu perkara yang sah, yang dibenarkan. Itu hak kita, ya, untuk menjatuhkan kerajaan secara aman. Lagi tidak dilakukan dengan cara-cara yang ganas, yang di luar perlembagaan, itu dibolehkan, ya. Ini kita dibenarkan untuk memilih kerajaan yang lain ataupun tidak menggemari ataupun tidak menyukai
membenci kerajaan yang ada. Ini satu perkara yang dibenarkan kepada rakyat dalam sistem demokrasi. Jadi saya rasa itu saja. Dah setengah jam kita bersiaran ini dan saya rasa isu-isunya pun begitu jelas. Jadi apa yang berlaku, apa yang kita perlu teruskan ialah bahawa kita menunggu dan kita optimis, kita yakin bahawa ada sesuatu yang baik akan berlaku. Cuma kita kena bersabar dan fokus. Dan saya nak sebutkan juga bahawa tidak ada keperluan sebenarnya untuk mengadakan ataupun untuk membentuk sebuah kerajaan interim. Tak perlu. Sebab apa yang perlu dibuat ialah kalau sekiranya yang 117 itu mampu bersetuju ataupun dapat memberikan satu persetujuan tentang calon Perdana Menteri, maka dengan sendirinya kerajaan PN ini perlu mengosongkan pejabat. Kalau tidak boleh dikeluarkan, sebab pada saya itu bukan pemecatan sebenarnya, sebab dah tak ada majoriti, maka dia tak ada hak di situ. Jadi kita mengharapkan supaya ahli-ahli parlimen yang tidak bersetuju dengan ataupun tidak menyokong PN ini, terutamanya di kelompok yang terbesar iaitu Pakatan Harapan di bawah pimpinan Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim, dapat mencari jalan supaya sebuah konsensus atau suatu persetujuan dapat dibentuk supaya rakyat di luar sana dapat diberikan suatu macam harapan dan kekuatan untuk menghadapi ataupun menangani pandemik COVID-19 ini dengan lebih yakin, dengan lebih fokus lagi. Jadi sekian dahulu. Terima kasih banyak kerana sudi mengikuti IB Live malam ini dan kita akan jumpa lagi insyaAllah dalam series yang akan datang untuk menangani isu-isu yang saya yakin lebih menarik lagi. Jadi sekian dahulu. Assalamualaikum, selamat malam. Jumpa lagi. Terima kasih.